Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, jadi live hari ini sebenarnya telah didorong oleh sekali lagi berlaku juga permintaan orang ramai. Pada mulanya saya tak nak buat live hari ini, tapi ada ramai meminta saya untuk komen berkenaan dengan isu hartanah 100 juta yang telah dipohon oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebab Najib sudah buat pelbagai kenyataan berhubung perkara ni dan saya diminta ulas lah. Jadi atas dasar itu saya membuat live ni. Jadi saya akan ringkaskan live ini. Saya akan cuba untuk pastikan live ni tidak lebih dari 10 minit. Jadi saya minta semua share ramai-ramai supaya mesej ini sampai kepada semua pihak, khususnya Najib Razak ya. Baik, hari ini secara jelas ya. Minta maaf sebelum saya sambung, jika ada gangguan siaran jangan ke mana, refresh page, saya akan ulang siaran. Jadi hari ini secara jelas sebelum saya sambung hujah saya berhubung isu hartanah 100 juta, secara jelas saya nak beritahu Najib Razak. Jelas ya, Najib penipu dan Najib kaki fitnah. Okey, mengapa saya kata penipu dan kaki fitnah? Okey, jadi minta tularkan ya supaya Najib boleh jawab. Jadi sebenarnya beberapa hari lepas saya pun dah buat laporan polis. Okey. Terhadap siapa? Terhadap Najib. Sebab Najib bermain psikologi dengan pentapsub dia. Sebenarnya prestasi penerimaan fenomena bosku ni, kita dapat maklumat makin merosot semenjak langkah Sheraton dan selepas langkah Royal Chulan yang menjurus kepada pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri merosot lagi. Mengapa ya? Najib cuba menunjukkan seolah dia adalah seorang yang berfakta, tetapi di dalam fakta itu diselitkan fitnah. Okey. Contoh pertama ialah berhubung dengan kenyataan Najib berhubung dengan Forex, RCI Forex. Najib ni dia memang tak henti-henti serang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia tanya mengapa orang serang saya, tetapi dia sebenarnya serang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Orang-orang kuat dia, tak kira blogger ke Laskar Cyber ke, semuanya menyerang Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Najib telah memfitnah Tun. Di dalam satu posting, Najib telah menyelitkan satu fitnah di mana Najib menulis bahawasanya di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pakatan Harapan telah menarik balik satu laporan polis berhubung RCI Forex dan mengklasifikasikan kes itu sebagai NFA. Saya terus ke balai polis. Saya terus membuat laporan polis dan sehingga hari ini saya menunggu Najib membuat laporan balas menyatakan bahawa saya telah menipu dalam laporan saya. Kerana faktanya, pertama, orang yang membuat laporan polis berhubung RCI Forex adalah orang lantikan pada zaman Najib, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas pencalonan oleh pejabat Perdana Menteri pada ketika Najib menjadi Perdana Menteri. Dan orang itulah yang telah melakukan laporan polis berhubung RCI Forex pada ketika Najib Perdana Menteri. Maka dia ni orang pilihan Najib lah. Kemudian orang yang sama inilah yang telah menarik balik laporan dia, bukan kerajaan Pakatan Harapan bawah pimpinan Tun. Dan perkara ni didedahkan oleh Menteri Undang-Undang Pakatan Harapan. Kalau dia tak dedah, kita tak tahu. Di situ dah satu fitnah. Mustahil Najib sebagai bekas Perdana Menteri tidak tahu perkara ni. Kedua, mustahil bahawa Najib tidak tahu bahawa kerajaan tidak boleh klasifikasikan mana-mana kes siasatan polis sebagai NFA. Hanya polis berhak berbuat demikian. Jadi saya buat laporan polis. Saya minta polis siasat. Tak kira lah dia orang sasat ke tidak, tapi saya telah laksanakan tanggungjawab saya. Di situ dah ada fitnah menjelang PRN Melaka.
Jadi sengaja diungkitkan RCI Forex, sengaja dikaitkan dengan Tun, sengaja dikaitkan supaya memburukkan nama Tun. Jadi saya membuat laporan polis sebab itu terang-terang satu fitnah. Fitnah kedua adalah Najib mengkaitkan gagasan calon bebas dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tahu gagasan itu tidak ada kaitan langsung dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, tapi dia kaitkan, ya, Piagam Rakyat dan sebagainya. Dan perkara itu sudah pun dijawab oleh Muhammad Hanif Katri. Anda boleh merujuknya di dalam YouTube saya, iaitu YouTube Regi J.C. Ritaudin. Dan sama juga dalam isu hartanah. Najib ni, dia cuba putar belik keadaan. Hakikatnya, dia cuba alihkan perhatian kepada kononnya perkara ni, akta ni telah diubah suai pada zaman pentadbiran Mahathir untuk membenarkan bekas Perdana Menteri membuat permohonan itu berhubung hartanah. Sebenarnya itu bukan isu yang dibangkitkan. Kita tak persoalkan bekas Perdana Menteri membuat permohonan hartanah. Isu yang dibangkitkan adalah, Najib dengar baik-baik, isu yang dibangkitkan adalah pada zaman wabak COVID ini, tak kala gerombolan kerajaan ni, gerombolan ahli-ahli parlimen kerajaan ni, sama ya, masa Muhyiddin dengan Najib Ismail Sabri ni, gerombolan dia 100% sama, cuma tukar kulit je, mendakwa bahawa kerajaan tak ada duit. Tapi dalam pada itu, pentadbiran Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin menyaksikan pemberian jawatan, sogokan jawatan dalam kadar paling tinggi dalam sejarah tanah air, dan Kabinet meluluskan satu permohonan hartanah oleh Najib yang memang sah dibuat, dan difahamkan hartanah itu bernilai 100 juta. Itulah isu dia. Mengapa sekarang dalam pada wabak COVID, dalam pada rakyat terseksa, terhimpit, bunuh diri, tak cukup makan, kalau Najib benar-benar berjiwa rakyat, mengapa membuat permohonan itu? Permohonan itu sah dibuat dan Kabinet sah dah luluskan. Itu isu dia. Mengapa sekarang? Isu kedua, Najib ni bukan orang biasa. Dia pesalah. Ini saya nak jelaskan kepada anda sejelas-jelas mungkin. Najib secara sah berstatus pesalah. Dia nak merayu, itu hak dia. Tapi saya dah rujuk peguam, malah Hanif Katri juga dalam satu sesi bersama saya dah sahkan bahawa Najib ini pesalah kerana sudah disabit bersalah menyeleweng dana 42 juta RSRC oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dia sah pesalah. Cuma dia tengah rayu, maka hukuman terhadapnya telah digantung sementara. Tapi dia sah berstatus pesalah. Jadi bagaimana Kabinet boleh meluluskan hartanah bernilai 100 juta kepada seorang pesalah? Itu isu sebenarnya. Tidak ada sesiapa persoalkan kelebihan yang diberi kepada bekas Perdana Menteri. Itulah isu dia. Dan hari ini Najib mengumumkan bahawa dia dah tidak akan menerima hartanah itu sudah terlambat. Mengapa hari ini? Jika benar-benar berjiwa rakyat, mengapa buat permohonan itu tak kala rakyat terhimpit, terseksa, dan hari-hari Najib berretorik di dalam Facebook kononnya dia berjiwa rakyat? Mengapa? Tak kesiankan rakyat ke? Tak utamakan ekonomi ke? Hari ini Najib petik demi rakyat. Dia dah terlambat. Kalau benar-benar Najib berjiwa rakyat, kalau benar-benar Najib tidak ingin terima demi rakyat, mengapa buat permohonan tu? Mengapa hanya selepas dibongkarkan baru Najib nak kata dia takkan terima sebab rakyat utamakan rakyat? Itu dah putar belik tu. Jadi Najib sila jawab. Dan kepada semua, saya nak beritahu, pelik bila media selalu memetik kenyataan seorang pesalah yang telah disabit bersalah menyeleweng dana 42 juta, selalu memetik dia berhubung dengan ekonomi,
berhubung dengan kestabilan politik, kestabilan ekonomi. Sedangkan dialah yang menjahanamkan atau dialah memainkan peranan dalam menjahanamkan ekonomi dengan menyeleweng dana negara. Amat pelik bila orang ni UMNO lantik dia atau beri kepercayaan kepada dia membantu dalam atau menerajui kempen UMNO di Melaka. Ini menunjukkan betapa parahnya UMNO ni sehingga terpaksa meletakkan seorang pesalah sebagai orang utama yang membuat kenyataan bagi UMNO dalam kempen Melaka. Jadi perubahan apa yang boleh dibawa oleh pesalah ni? Dalam PRU14, rakyat terang-terang menolak Najib hanya atas tuduhan, belum lagi disabit bersalah. Dan pada ketika itu rakyat sudah terhimpit. Hari ini rakyat lebih terhimpit dan dia sudah disabit bersalah. Tetapi masih UMNO tidak menghiraukan suara rakyat pada PRU14, terus letakkan pesalah membuat semua kenyataan buat UMNO. Dan hari ini dia memutar balik kenyataan. Dia menyerang Tun tak tentu hala. Dia cuba mengalihkan perhatian, beritahu bahawa akta yang berkaitan tu telah diluluskan oleh pada zaman Tun. Itu bukan halnya. Tak ada siapa yang pertikai akta tu. Orang pertikai macam mana kalau Najib benar dia kata dia tak nak terima sekarang demi rakyat. Mengapa dia buat permohonan? Mengapa hanya tolak sekarang selepas dibongkarkan? Itu isu pokok, isu sebenar. Jadi minta Najib, minta blogger, minta laskar-laskar dia, kalau jantan, kalau berani sangkal dakwaan saya. Itulah mesej saya hari ini. Jadi minta tular ramai-ramai supaya mesej ini sampai kepada boskur. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Saya dah letakkan link kepada saluran Telegram saya pada bahagian tajuk. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.